Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Imam Al-Jatan Qasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang dan ruang supaya kita dapat menghidupkan malam-malam daripada Ramadan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashra shidda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila tiba pada 10 malam yang terakhir, baginda akan ketatkan kain, simbolik kepada kurangnya hubungan suami isteri, dia lebih hubungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi akan hidupkan malam-malam daripada Ramadan. Dan yang ketiga, Nabi akan gerak ahli keluarga dia. Moga-moga usaha dan kita buat untuk bangunkan malam-malam daripada Ramadan ini termasuk sedikit sebanyak daripada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita berada di 10 malam yang terakhir ini, dan ada satu benda yang sangat penting yang perlu kita faham, bahawa biasanya kita rajin dengar yang Nabi kata innamal a'malu binniyat. Apabila kita nak buat sesuatu benda, maka yang pentingnya tu adalah niat kita kena betul. Ada satu hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebut bahawa wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal soleh ini dikira di hujungnya. Ketika dia penghabisan, itu dia punya kiraan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia punya permulaan tak jadi masalah. Kerana permulaan ni boleh jadi okey, boleh jadi tak okey. Yang penting last kita tu mau okey. Sebab manusia ni dia ada 4 jenis. Satu, dia starting dia okey, ending dia pun okey juga. Ada orang starting dia okey, ending dia tak okey. Ada orang yang starting dia tak okey, ending dia okey. Yang ni paling bagus. Dan yang keempat, yang paling tak baik adalah orang yang starting dia pun tak elok, ending dia pun tak elok. Dan kaedah menyebut khairul bidayah tadullu ala khairin nihayah. Sesuatu benda apabila dimulakan dengan niat, dengan perbuatan yang baik, akan berakhir dengan benda yang baik. Dalam aspek dunia ke, dalam aspek akhirat ke, kebiasaan dikira adalah di hujung. Tuan-tuan tengok orang lari, orang naik motor, lumba kereta dan sebagainya, naik basikal lumba ke, memang laju. Tapi belum tentu orang yang duduk di depan tu dia menang. Kerana orang duduk di depan belum tentu dia menang. Menang ni dikira bila final lap tu betul dia menang. MotoGP hak bawa laju tu kan, ada 20 lap, 30 lap, 40 lap kena lawan, pusing. Nombor 1 belum tentu menang. Kerana nombor 1 dia sebab dia duduk di depan belum tentu dia menang. Menang bila sampai garisan penamat. Tuan-tuan pernah tengok orang naik motor, dia seronok sangat nak menang, dia up motor dia. Dia tak menang lagi. Dia up sebelum line. Lain-lain tergolek begitu je. Gedebuk-gedebak. Lain-lain dia lah kali. Dan motor tak ada, jalan kaki. Tak jauh pun, 500 meter je. Lambat. Orang lain semua potong dia kalah. Kerana itu Nabi SAW ajak pada kita, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khairu amali khawatimahu wa khairul ayyami yawma alqaka fik. Kata Nabi SAW ajak pada kita doa, ya Allah, jadikanlah umur aku umur yang terbaik sekali lah, umur yang di hujung-hujungnya. Jadikanlah amalan aku yang terbaik adalah amalan di hujung-hujungnya.
dan jadikanlah hari yang paling baik adalah hari yang aku bertemu dengan kamu nanti di akhirat. Maknanya yang awal Nabi tak kira. Sebab saya dan tuan-tuan, kalau kita kira awal, semua kita sangkut. Sebab semua kita dalam keadaan beranak dulu, tidak berpakaian, tidak berbaju, baby, tak tahu apa-apa. Kemudian baru kita jadi pandai. Maka bila kita berada di 10 malam terakhir daripada Ramadan ni, dia penentuan lah. Sama ada penerimaan kita, kesungguhan kita yang Allah nak bagi kat kita tu, dia ada kat 10 malam terakhir ni. 10 malam ni kalau kita boleh guna dengan sebaiknya, dengan terbaiknya, maka insya-Allah result dia akan jadi baik. Keputusan ni kita akan dapat bila? Nanti di akhirat. Ada tak kesan dia, Ustaz, kalau kami buat baik ni, ada kesan dia tak? Kalau kami dapat hidupkan 10 malam ni, ada baik dia? Ada. Macam mana baik dia? Nanti masa Syawal kita akan nampak baik dia. Kalaulah hari raya pertama, tak utama orang lelaki, kita boleh mai sembahyang subuh berjemaah. Pada hari yang kita dah dilatih 30 hari kita makan sahur, dilayak dengan makanan kita bangun. Pada hari pertama Syawal, tak ada sebarang makanan di offer pada kita. Tak boleh kita ni berpuasa. Haram, dosa, tak sah pula puasa kita masa pagi raya. Tapi kita bangun bukan sebab makanan, sebab kita istiqamah 30 hari. Kita boleh bangun bukan untuk subuh, bahkan lebih awal daripada subuh bangun, sempat untuk tahajud, qiyam. Pada hari 10 malam terakhir kita buat qiyam, sehari lagi tambahannya. Kerana tu malam yang hebat. Kita boleh mai sembahyang qabliyah, kita boleh subuh. Maknanya ada ciri menunjukkan bahawa ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah SWT. Tapi kalau hari raya pertama, kita tengok kita sebagai pak mentua, orang tua yang duduk di rumah, adik-beradik semua balik rumah, sepupu, cucu, cicit, segala mak nikah balik, tidur bergelempangan macam syuhada Ukraine dengan badar semua merepek bawah TV, atas TV lah, bergayut. Ramai orang masuk bawah kusyen, 2 orang semua rata-rata lah. Kenapa kita bangun? Pukul 5.45 kita bangun. Kita pun nak ambil kunci, langkah manusia, takut terpijak anak cucu, ambil kunci motor, mai semayang di surah Hidayah. Pas semayang, mereka kata, mai kita tolong hampak saya sejadah saat lagi nak semayang raya. Tolonglah hampak saya, hampak sini, perbetui sana, perbetui. Buahlah sebelum orang nak mai semayang raya. Ada tim yang duk takbir lepas semayang subuh, ada tim yang buat kerja. Kita termasuk tim buat kerja lah. Susun sini barang, susun sana barang semua. Pukul berapa kita balik rumah? 7.25. Kita Assalamualaikum, buka je pintu. Alangkah sedihnya, seperti mana kita tinggal pukul 5.45, macam itulah seluruh keturunan kita tak semayang subuh. Waktu dah habis dah, 7.10, 7.15, 7.20, subuh dah habis. Siapa pun tak bangun semayang subuh. Itulah hakikat zuriat keturunan kita. Waktu Nabi SAW ajak pada kita, antara benda yang hampa buat di hujung-hujung ni, 3 benda pada dia. Satu, Nabi kuatkan ikatan kain di pinggang, menunjukkan ibadat makin banyak. Bahkan Nabi iktikaf 10 malam terakhir ni tak balik terus rumah, parking terus kat masjid, tak balik dah. Dan yang kedua, Nabi hidupkan malam-malam. Cara kita lah, saya yakin surau tuan-tuan ni ada buat qiyam. Hari kerja, Ustaz, kami ada jemput imam tarawih mai, tapi kami tak larat nak bangun awal sangat. Tuan-tuan, tak sempat mai pukul 4, tak apa, mai lambat sikit tak apa. 4.20, 4.30, 4.40 pun tak apa mai. Janji kita tunjuk kesungguhan kita pada Allah supaya kita nak buat ibadat kita pada 10 malam terakhir ni. Kerana selagi tak pagi, selagi tu nama dia malam, selagi tu ada kota untuk dapat Lailatul Qadar tu ada. Macam orang lah cara mereka. Setakat kita boleh lah. Kalau esok cuti, nanti hari esok tuan-tuan kerja kan, Kedah kan, nanti Khamis, Jumaat cuti, Sabtu cuti, ada hari-hari cuti ke, kita try pergi awal, duduk ibadat malam lebih sikit. Apa kami nak buat, Ustaz? Banyak benda boleh buat. Kalau kita boleh pergi lebih awal daripada waktu qiyam, itu lebih baik. Pukul 4 start, 3.30 sampai lah. Kami nak buat apa awal sangat? Banyak benda boleh buat.
qada balik sembahyang kita hak dulu-dulu zaman kita pok ye tu, bawa markah kan, motor Vespa dulu dengan menari tunjuk langit lah macam-macam benda kan, seluar hak rapat di paha, hak besar di kasut tu. Zaman tu tak sembahyang kan, ganti balik sembahyang kita semua tu. Itu menunjukkan bahawa kesungguhan kita nak dapat ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, untuk kita dapat al-qadar ni saya ingatkan pada kita, bukan mesti sembahyang sahaja. Kerana ada kalanya orang perempuan dia tak boleh sembahyang. Orang kata, ustaz, habislah saya awak 10 malam tak akhir saya tak boleh sembahyang, rugi saya. Tak. Ada banyak benda yang orang perempuan boleh buat walaupun dia tak boleh sembahyang. Dia boleh buat apa? Dia boleh yang pertama zikrullah. Kerana zikir tidak berhajat pada bersih, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kita boleh berzikir walaupun dalam keadaan hadas besar. Bahkan zikir-zikir yang terbaik pun kita boleh buat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Boleh zikir. Itu afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Boleh guna masa kita zikir seperti mana kata Nabi SAW, kalimatani habibatani ila rahman, thaqilatani fil mizan, wa khafifatani ila mizan, wa thaqilatani fil mizan, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimah yang ringan pada lidah dan berat pada timbangan. Itulah dia subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Suami kita bangun nak pergi mulai pukul 4, pesan dekat suami kita, nanti abang gerak cek pun bangun. Suami dia kata, ni abang nak pergi masjid dah ni, abang nak pergi surau dah ni. Kita pun bangun, basuh muka semua siap-siap dah, pakailah tudung ke atas nama adabnya, pakai telekung ke, tak sembahyang pun, masa tu tak boleh sembahyang, duduk di tikar sejadah kita tu menghadap kiblat ke, tu yang paling bagus ya. Paling bagus sekali macam tu. Pegang tasbih, zikir subhanallah, alhamdulillah, selawat, istighfar. Gunakan masa tu untuk istighfar pada Allah Ta'ala, kerana waktu tu waktu yang sangat baik untuk istighfar. Kata Allah Ta'ala, sifat-sifat salafus salih, kata Allah Ta'ala, kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Depa geng-geng sahabat salafus soleh ni malam ni jarang sangat tidur lama. Buat apa? Waktu-waktu sahur depa bangun istighfar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya nak bak dekat kita boleh istighfar dan sangat banyak dalam tempoh yang sangat pendek. Macam mana nak buat? Pegang tasbih. Kalau ada digital ke, tak digital ke, kita boleh buat. Berapa banyak boleh buat? Saya difahamkan ada beberapa app dalam telefon yang dia versi tasbih zikir yang digital tu. Maksudnya tuan-tuan boleh zikir macam ni, boleh zikir banyak kali. Astaghfirullah kita boleh sebut lebih kurang estimate seminit 100 kali istighfar boleh sebut. Cara dia saya ajak tuan-tuan contohlah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Seminit lebih kurang 100 boleh dapat. Kalau saya baca dengan kuat, dengan berlagu, mungkin dia boleh capai 71 minit. Jadi tuan-tuan dan perempuan nak zikir, istighfar, duduk di atas sejadah, pegang tasbih, digital ke tak digital ke, pegang astagfirullah, 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 cukup 100. Lepas tu doa pada Allah Ta'ala. Yang Tok Imam duk doa tu, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa semua dah, pegang tasbih, zikrullah balik sampai azan subuh. Boleh buat apa lagi? Waktu tu waktu boleh doa, kerana doa tak berhajat pada bersih daripada hadas kecil dan hadas besar.
Kita bangun tengah malam sama, dah habis kita isi letih dah, letak tasbih kita kat tepi, angkat tangan doa pada Allah. Kerana apa sahaja ibadat yang kita buat di waktu malam tu termasuk dalam orang yang bangun. Dia cerita dia, man qama lailatal qadri, siapa yang bangun untuk hidupkan malam-malam untuk dia dapat anugerah Al-Qadar, hang bangunnya hang dapat. Maksud bangun ni bukan bangun pegang telefon saja baca WhatsApp, tak dapat lah. Bangun tu maksud dia buat sesuatu, tasbih ke, zikir ke, semayang ke, apa saja hang buat, hang boleh pahala. Hang tak boleh semayang, ada cara. Jangan kita tak boleh semayang, cantik lah, ini untuk masa aku lena, kita pun lena. Rugi je masa tu, kita kehilangan pahala yang sangat besar. Kerana kalau bukan masa Ramadan kita nak bangun nak awal macam tu, jarang. Ramadan je ada masa kita boleh bangkit bangun semayang di waktu malam. Dan kalau boleh, kalau yang kita laki ni, teman masjid surau. Kerana kita ni kadang-kadang kalau seorang ni tak kuat sangat, kita tumpang semangat orang. Masa tarawih kita nak semayang tarawih 20 rakaat tu, bukan lawak tu. Dia satu benda yang serius. Nak kena ibadat tu payah. Tapi kita tumpang orang. Tumpang apa? Mula-mula tumpang Tok Imam. Tok Imam nombor 1, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahu Akbar, orang yang akan bangun. Kita seorang duduk di sah, tengok kiri, tengok kanan. Kita pun malu, bangun juga. Dah duduk depan, nak keluar tak boleh. Bangkit semayang. Secara tak langsung habis 20 rakaat kita semayang. Sebab tumpang semangat orang. Kalau kita duduk seorang kat rumah, macam tu lah. Bila 20 ni yang paling kuat sekali ujian nak semayang waktu serakaat ke apa? Rakaat ke 9 dengan 10. Itu ujian besar tu. Sebab member semua belah. Nak semayang tak? Alhamdulillahirrabbilalamin, 8 saf, buka mata tinggal 2. Belah semua tau. Allahu Akbar, belah. Dia ni duduk perhabis ni apa, murtabak belen tadi duduk perhabis. Dia ni duduk perhabis ayat lah, macam-macam. Teringin sangat nak balik. Tapi ustaz kata duduk tazkirah semua, duduk bagus. Dia tahan diri dia semayang takbir Allahu Akbar. Rakaat ke-9 dan rakaat 10 tu memang rasa macam ahli syurga rasa. Sebab orang tak lalu tepi tau, start motor, start kereta, duk bila bising dah. 8 rakaat awal tadi diam je. Orang duk mula dah macam jadi biasa dah. 20 ni ujian. Dia main pula semayang 8-9. Rakaat 12 tu dia masih lagi ujian. Dia main 14 dia tenang sebab semua dah belah. Tinggal hak 2 saf tu yang ada. Main 16, main 18, main 20, dia jadi seronok dah. Rasa macam wah, lega, macam bangga pula boleh semayang 20. Lepas tu habis dah, witir pula. Bangkit semayang. Tok Imam bantai sabihis pula. Sabar. Rakaat kedua bangun dah ada apa? Ada 1 rakaat lagi. Qul huwallahu ahad. Masa tu berbunga-bunga hati. Wah, bestnya. Lam yalid wa lam yulad. Minal jinnati wan nas. Memang confirm auto takabur rasa. Turun balik. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hada. Kunutlah pula. Aduh. Tapi tak mana syok tu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Latifu ya Kafi. Memanglah orang yang semayang 20 rakaat dia rasa seronok tu. Sebab apa? Sebab dia mula buat benda baik. Sebab tu yang hadis kata apa? Lisaimi farhatan. Orang yang puasa ni dapat 2 keseronokan dia. Satu, inda fitrihi, ketika dia nak buka puasa. Yang kedua, inda liqa'i rabbi, ketika dia jumpa Allah Ta'ala. Kalau kita fikir balik, buka puasa ni bukan best tak benar pun. Best tu maksudnya tak mana seronok. Tak makan banyak lah ustaz. Memanglah makanan banyak, tapi kita makan banyak lah. Tak banyak pun. Contoh apa? Makan bubur satu, makan kurma satu, makan kuih satu. Kenyang dah lah. Banyak-banyak makanan ni. Ayah tak makan lah, kami beli banyak ni. Nggak yang percik lah dengan yang tu yang ni semua tak makan. Jadi cukup lah. Mungkin budak-budak sekolah rendah tadika diseronok makanan banyak. Tapi umur-umur kita ni kita tak layan makanan dah. Tak mana Nabi kita seronok tu tak mana? Apa menyebabkan orang seronok bila berpuasa? Seronok berpuasa bukan sebab kita seronok dengan makanan. Sebab ada orang puasa dia tak ada benda nak buka pun.
Mungkin dia ada kurma saja, mungkin dia ada makanan biasa je. Tuan-tuan buka puasa di Mekah makan apa? Makan zabadi. Zabadi tu apa? Tairu tu kan, susu masak Arab je tu. Makan roti tu, makan kurma, minum zam-zam. Kita tak ada nasi Arab kan, kata negara Arab. Tak ada makan hak tu ya, seronok tak? Seronok. Hak tu energi 20 rakaat boleh sembahyang belakang saya sudah haram tak faham pun untuk sudah ni apa kunut kita menangis dia tak tahu dia doa apa pun menangis pi lah. Makan apa tadi kuat sangat? Makan roti separuh ya, tu pun share dengan Pakistan dengan Afghan sebelah. Kerana seronok tu bukan sebab makanan. Seronok tu bila kita buat benda yang baik. Bila kita taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, di hujungnya Allah bagi kegembiraan pada kita. Tuan-tuan balik haji, walaupun haji tu maksud saya serabut tu bukan serabut apa? Serabut orang ramai, jadi renyah, beratok, tandai, susah. Sepatutnya orang pergi haji sekali dia taubat, dia tak mau pergi haji dah. Pergi umrah dengan ramai orang, dia rasa macam tak mau pergi dah lah umrah akhir Ramadan ramai seorang jadi semua. Tak, masa tu je hang rasa ramai, tapi bila hang balik hang akan seronok. Bahkan orang pergi haji ni bukan dia seronok 1-2 hari. Dia pergi haji 1976, kita sembang dengan dia. Dia boleh cerita pengalaman dia pergi haji dengan kapal laut, seronok duduk di kapal. Padahal 3-4 bulan atas kapal, dia seronok. Seronok bukan atas kapal, seronok sebab kita taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka macam mana kita seronok buat benda yang baik? 10 malam terakhir ni walaupun kita ibadat, kita rasa macam letih, tapi Allah bagi kegembiraan di hati kita. Bila kita buat benda baik, bila kita taat perintah Allah, Allah bagi ketenangan pada kita, Allah bagi kegembiraan, kebahagiaan, kepuasan pada kita. Tapi bila kita buat benda jahat, benda tu takkan ada. Kita akan ada resah di hati kita, gelisah di hati kita, kita rasa berdosa, jadi macam tak tenang. Hidup pun tengok takut orang tahu, takut orang tengok. Handset tak berani, mesti ada password tukar-tukar. Sebab benda ni dalam ni dah banyak benda tak betul, benda tak elok. Orang betul dia tak takut, dia letak je handset dia, tak akan tukar. Password dia isteri tahu, isteri dia tahu password dia, bila pun boleh tukar. Nak check WhatsApp aku biasa. Sebab apa? Sebab tak ada benda apa yang dalam ni yang salah yang kita nak takut. Ketenangan akan diberi pada orang yang benar, dan orang yang salah dia akan rasa resah. 10 malam terakhir Allah bagi ketenangan pada kita. Walaupun kita mengantuk, kadang-kadang tu tidur tak betul, malam tidur lambat ni tuan-tuan, lepas sembahyang tarawih ada tadarus pula lagi. Balik kira apa, sekali nak bangkit pula nak qiyam. Kalau orang perempuan nak siapkan sahur yang tu yang ni sebanyak. Walaupun susah, tapi Allah bagi satu kegembiraan pada kita. Apa dia kegembiraan dia? Anugerah Al-Qadar yang Allah beri pada kita tu adalah satu anugerah yang sangat luar biasa. Saya dan tuan-tuan semua kita berharap agar kita dapat Al-Qadar tu. Dan bila kita dapat anugerah Al-Qadar tu, maknanya Allah bagi kat kita bukan 80 tahun tau. Khairun min alfi syahr, lebih banyak daripada 80. Jadi 80 tu itu adalah starting basic gaji 83 tahun. Dia boleh naik 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, tak tahu. Sebab dia tak ada tahdid, dia tak ada satu border untuk dia lekat di situ, tak ada. Allah buka banyak orang pun boleh naik tahap keikhlasan kita. Jadi itu benda besar yang kita kena ambil tahu. Itu satu benda pertama. Benda kedua yang saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan berkaitan dengan Al-Qadar ini adalah satu sifat atau sikap malaikat ni, dia ada satu benda yang dia pantang. Malaikat ni dia ada satu benda yang dia pantang. Yang pertama, pantangnya adalah kalau orang tu cakap atau buat benda dosa dan tak baik. Sabit daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kalau orang tu cakap benda yang salah atau berdosa, malaikat akan jauhkan pada dia biqadri milin, 1 mil jauh jarak daripada orang tu. Sebab apa? Minnat nima ja'a bihi, kerana busuknya keluar daripada mulut orang yang cakap benda dosa dan bohong tu. Jadi tuan-tuan, bila kita nak malaikat mai dekat kita 10 malam terakhir, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, kita kena tengok ada benda-benda yang menyebabkan benda tu menghalang malaikat nak mai dekat kita. Antaranya adalah benda bau mulut. Orang yang menipu, dia akan mengeluarkan benda-benda yang busuk. Rumah kita, pastikan rumah kita tu tak ada benda-benda yang menghalang. Kalau ada tong-tong sampah kat rumah kita di waktu malam macam tu, cuba kalau boleh buang kosong kat rumah tu.
biar selesa malaikat ni. Apa yang menyebabkan manusia tak selesa, benda tu juga menyebabkan malaikat tidak selesa. Sebab tu Nabi SAW tak mau hampa jangan mai masjid, elakkan kalau boleh mulut hampa bau nak mai masjid. Kerana macam mana manusia akan terganggu dengan bau busuk tu, demikian juga malaikat akan terganggu dengan bau busuk tu. Kita dah semayang kat rumah, malaikat mai, takut benda-benda ni menyebabkan menyakiti malaikat, malaikat jauh daripada kita. Dan sabit juga daripada hadis, malaikat tak masuk rumah yang ada gambar ataupun yang ada anjing. Anjing tak isu lah, kita dijunjung, tak dengar dah belum anjing bawa jalan tentang gitu Jimmy Camboy, tak ada dengar lagi. Memang pelik lah, duk dijunjung memang viral terus. Yang biasa ada ni gambar. Kan kita buat gambar konvo kita kat rumah, gambar kita tadika, gambar anak-anak kahwin lah, apa semua kita buat di situ. Kalau boleh elakkan gambar-gambar tu bubuh kat situ. Kerana gambar-gambar tu ada khilaf. Yang tak ada khilaf ni patung seketui yang ada tangan, ada kepala, ada kaki, ada badan. Bila dipancar cahaya ni, bayang-bayang pun keluar bentuk yang sama juga. Dia objek macam patung dan keluar objek juga macam patung bayang-bayang dia. Itu memang ittifaq malaikat tak masuk dalam rumah. Bukan untuk benda main, tapi dia gunakan sebagai letak, sebagai hiasan, letak macam ada unsur-unsur menghormati. Islam tak mau main menuju ke arah pemujaan dan sebagainya. Malaikat tak masuk rumah-rumah yang macam tu. Adapun gambar, dia nampak je macam ada gambar, tapi bila kita suluh cahaya, dia tak keluar bentuk objek bayang-bayang tu bentuk gambar dah. Dia keluar frame gambar yang 4 segi. Itu nama dia khilaf. Kaedah fiqh menyebut al-khuruju minal khilafi mustahabun. Kita tidak berada di track khilaf ni, dia sangat dituntut di dalam syarak. Maka kita jangan ada dalam track khilaf. Track khilaf ni maksud dia apa? Ada ulama kata kalau gambar macam tu malaikat masuk, ada kata malaikat tak masuk walaupun gambar macam tu. Kita elakkan diri kita. Gambar-gambar bawa kat mana? Bubuh dekat dalam bilik, dalam album, simpan dekat kita, tak payah pamer dekat orang. Tambah-tambah gambar tak pakai tudung. Dulu lah menikah dalam 1975 dulu, zaman mak menakan Saloma dulu, kebaya dulu, zaman pinggang kerengga. Sekarang taklah kerengga sangat, dia lebih kurang kepala lori gitu je. Jadi tak tahu beza isteri dia mana, peti ais yang mana dia pun tak tahu. Waktu mana dia pergi kat perut isteri dia buka, awak tak boleh buka peti ais ni. Tu memang cari nak kena cari makan pelampak lah tu. Dulu kala gambar-gambar tu kalau boleh kita simpan lah, tak payah tunjuk kat orang. Bukan semua orang bagus. Dulu-dulu adalah zaman tak elok, tak apalah, Allah maafkan, tak payah bangga tunjuk. Itulah isteri tu Kak Long Hang dulu tu, zaman muda-muda dulu tu. Oh, tak pakai tudung lah. Lah bagus dah. Ambil lah simpan gambar tu. Yang tunjuk kat orang buat apa? Suami pun SpongeBob kak. Angkat simpan. Tak tunjuk orang. Malaikat tak masuk rumah-rumah yang macam tu. Dan juga tuan-tuan, malaikat juga tak masuk pada individu yang qati'ur rahim, orang yang putus silaturahim. Tak cakap dengan kakak dia, tak cakap dengan adik dia, tak cakap dengan mak dia, berkeli dengan bapak dia, 3 tahun dah tak telefon mak dia. Macam ni, ibadat sampai koyak sejadah pun malaikat tengok malaikat buat tak reti belah betul ya. Mayang malam tu malam Al-Qadar, betul. Memang dapat faedah tu. Tapi ada benda yang menghalang hubungan kita dengan ahli keluarga kita tak betul, maka Allah Subhanahu wa taala hijab doa kita. Kerana qati'ur rahim, orang yang putuskan silaturahim. Jadi kalau ada siapa-siapa dekat kita di sini yang tak sembang adik-beradik dia, tak sembang mak, kakak, abang, mak menekan, mak lang, tok ngah, tok nyut apa semua ni, malam ni WhatsApp balik, telefon balik, kata kat dia bulan baik ni kita jangan berkeli, kita jangan bergaduh, cari balik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, bila kita berada di alam Al-Qadar, maka Nabi ajak pada kita tiap-tiap malam jangan tinggal doa sahabat tadi tu, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa lain pun doa, cuma jangan tinggal doa ni. Kerana Nabi tak mau kita masuk dalam kecelakaan yang Nabi kata Ramadan mai tapi Allah tak ampun dosa. Itu memang Nabi marah sangat. Maka Nabi tak mau marah semua orang. Nak marah ni orang yang tak baik je, moga Allah ampun dosa kita. Jadi Ramadan ni dia akan pi lah tuan-tuan. Dan kita doa pada Allah,
Masa dia pi, ada dua sampah plastik hitam sampah yang kita kena buang daripada diri kita. Yang pertama, ambil semua dosa-dosa kita, buh dalam plastik sampah hitam, buh luar rumah. Sebab Ramadan lalu dia akan berhenti, dia akan ambil kita punya sampah dosa. Kerana Ramadan dia penyedut dosa yang sangat baik. Semua dosa kita dia macam magnet, dia tarik, dia akan bawa pi. Tapi syarat dia, kita kena bersungguh-sungguh minta ampun pada Allah SWT. Baru Allah ampunkan kita. Dan yang kedua, Ramadan berlalu, satu lagi plastik sampah kita kena letak buat apa dia? Ambil semua perangai buruk kita. Hak jenis suka mengumpat orang, tak boleh tengok orang cantik, tak boleh tengok orang handsome pada dia, tak boleh tengok orang sedap suara pada dia, tak boleh tengok orang kaya pada dia, tak boleh tengok orang naik pangkat lebih pada dia, tak boleh tengok suami orang hebat, tak boleh tengok isteri orang hebat. Perangai dengki, busuk perut ni, ini semua perangai tak baik. Riak, sum'ah, takabur, semua ujub segala mak nikah ni semua penyakit hati, buh dalam plastik sampah, buh depan rumah. Habis Ramadan ni, Ramadan akan bawa semua dosa-dosa kita pi, dengan perangai buruk kita dia bawa pi. 1 Syawal jadi orang baik. 1 Syawal tolong left grup-grup merepek yang duk kata kat orang, aku dah habis 30 Ramadan, aku tak mau kata kat siapa, aku dah jadi orang baik dah. Start Ramadan tu dia akan didik kita. Tapi benda tu kita nak buat bila? Ni 10 malam terakhir ni adalah waktu terakhir kita buat usaha supaya apa saja baik yang kita boleh buat, kita pulun untuk kita dapat Ashrul Awakhir min Ramadan, 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Dan juga saya ingatkan tuan-tuan, kalau boleh 10 malam terakhir ni jangan tinggal untuk infak fi sabilillah. Surah tuan-tuan ada tabung, tiap-tiap malam kalau mai bawa RM1, RM2, RM5, RM10, apa-apa pun tak apa, mai lempak dalam tabung tu banyak. 10 malam ni nanti saya nak mesej kat AJK tanya, banyak ada duit dan tabung dalam masjid. Sebab kalau tuan-tuan derma dia termasuk dalam Al-Qadar, maka kita dapat derma RM5 selama paling kurang 80 tahun. Kalau 10 macam 10 tahun. Derma tu maksud dia apa? Tiap hari derma 80 tahun kita dapat pahala derma tu. Kalau derma RM10 macam RM10 selama 80 tahun. Ini peluang yang besar lah untuk kita. Katalah kita tak mai tarawih malam tu, jadi serabut sangat, jadi letih sangat, driving ada problem tempat kerja, letih sangat nak balik ke apa dah. Kita ambil duit, kita buh dalam cawan, kata ini duit tabung derma aku malam ni, esok aku buh nanti kat surau. Ambil, asingkan dulu, biar malam tu jangan berlalu tanpa kita ni menderma. Kita derma juga, tapi tak pergi masjid, tak apa, buh dalam tabung satu, spare sat, parking sat kat sini. Esok pergi sembahyang subuh, kita lempak dalam masjid, lempak dekat tabung masjid tu. Moga-moga saya doa kat tuan-tuan dan saya semua, Allah akan anugerahkan kita dengan malam Al-Qadar dan beri keampunan pada kita dan beri kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Okey. Tazkirah tamat secara rasminya di situ. Cuma saya ada pengumuman nak abang kat tuan-tuan tentang satu benda. Di tangan saya ada sampul. Bukanlah nak mematikan semangat Ramadan tuan-tuan, tapi ni sampul raya, takkan raya baru nak bawa. Dia kata, Allah Ustaz, main sampul raya kami teringat raya, baju tak beli apa semua. Dua ni sampul hak sekolah saya lah. Dua sampul RM5. Jadi sebahagian daripada bantuan untuk surau sekolah saya. Nanti selepas sembahyang tarawih ada dekat akhirah kat sebelah. Saya harap tuan-tuan yang duduk di surau Hidayah Junjung boleh sama-sama membantu mana yang patut untuk program-program di sekolah. Dan sebahagian daripada wang ni insya-Allah kita akan gunakan untuk bantu murid-murid di hujung persekolahan nanti, seminggu lagi, macam minggu depan, Sat yang Rabu Khamis nanti kita akan mula beli barang untuk bakul Aidilfitri budak-budak susah ni, bungkus bagi kat mereka. Jadi sebahagian daripada kewangan akan digunakan untuk program-program sepanjang Ramadan ni,
insya-Allah. Jadi itu sahaja yang boleh kita kongsi pada malam ni. Terima banyak-banyak kalau terambil masa tuan-tuan dan puan-puan lebih. Moga ada kebaikan atas pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Lillazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.